yang ditandingi oleh calon muka baru tidak disenangi oleh pimpinan bahagian kerana mereka tidak diturunkan untuk bertanding. Bagi saya sudah-sudahlah. Dulu anda bertanding, timbalan you ataupun ketua pemuda, ketua wanita mendukung anda bagai anak rak. Kali ini berilah giliran, dah jadi parti memilih mereka sebagai calon. Bantulah, berilah sokongan sebagaimana yang anda terima sewaktu anda dipilih sebagai calon. Jadi masa dulu bila anda dipilih sebagai calon, bertanding, 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, malahan ada yang sampai 8 penggal. Memanglah pemilihan anda itu juga tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu. Tapi lestari perjuangan, maka mereka akan menyokong dan tetap akan menyokong anda. Jadi santunilah semula calon-calon yang diturunkan oleh parti. Bukan dengan membalas dendam, bukan dengan menutup PDM, bukan dengan melakukan sabotaj, bukan dengan memaki hamun ataupun memburuk-burukkan calon. Jadi bila saya turun ke Tanjung Karang, saya tengok agak sebab juga. Saya tengok bila Datuk Habibah dengan nada yang sedih mengatakan, apakah menjadi kesalahan beliau bertanding di kerusi Parlimen Tanjung Karang menggantikan Tan Sri Noh Omar? Kenapa diberikan tuduhan yang bukan-bukan oleh pihak-pihak tertentu? Jadi dia sedihlah sebagai ketua wanita. Bagaimanapun saya dengar lafaz ikrar janji warga wanita khususnya, mereka akan bekerja sehabis sedaya mungkin untuk memenangkan calon wanita. The only one. Seorang saja calon wanita yang diturunkan di Negeri Selangor daripada UMNO. Ada juga wanita daripada MIC yang diturunkan bertanding di Kuala Langat. Jadi Datuk Habibah seorang. Wanita-wanita di Tanjung Karang sedang berusaha untuk menjelaskan kepada warga Tanjung Karang perlunya mereka menyokong Datuk Habibah sebagai calon. Itu saya katakan. Dari segi interviewnya dengan calon, dengan ketua-ketua wanita, cawangan-cawangan, lulus. Bagaimana yang lain, terpulang saudara. Tetapi saudara, sesuatu yang agak memeranjatkan saya dikabarkan bahawa besar kemungkinan, kabarnya lah saudara, belum disahkan lagi, mungkin besok Suruhanjaya pilihan raya akan mengadakan mesyuarat tergempar. Kerana untuk memutuskan berhubung kedudukan kerusi Parlimen Padang Serai. Kerana calon yang bertanding di situ telah pun meninggal dunia. Jadi pengundian di Parlimen Padang Serai mungkin ditangguhkan apabila pengurus pilihan raya memulangkan writ kepada Suruhanjaya pilihan raya sebagaimana yang diwajibkan. Jika sekiranya berlaku pengundian di mana-mana kursi tak dapat diteruskan, maka besar kemungkinan kawasan itu ditangguhkan. Sumber mengatakan bahawa writ pilihan raya telah dipulangkan hari ini. Ini bermakna pengundian bagi kerusi Parlimen Padang Serai akan ditangguhkan ke satu tarikh yang lain berikutan berlaku kematian salah seorang calon yang bertanding, iaitu M. Karupaya yang mewakili Parti Pakatan Harapan. Ini dapatan saya perlu menyatakan kepada anda kerana menurut peraturan 11 dalam kurungan 6, saudara, peraturan pilihan raya ataupun perjalanan pilihan raya 1981 yang penuh pula ni. Apabila berlaku keadaan begitu, SPR Suruhanjaya pilihan raya boleh mengumumkan pilihan raya kecil pada tarikh lain sekiranya calon meninggal dunia. Jadi ini hanya boleh dilakukan selepas RO ataupun pegawai Suruhanjaya pilihan raya mengesahkan alasan pilihan raya tersebut tidak dapat diadakan, seterusnya memulangkan writ itu kepada Suruhanjaya pilihan raya Malaysia. Jadi dapatan kita juga mengatakan bahawa ada pengundi-pengundi di kawasan Padang Serai cuba masuk dalam portal SPRM Suruhanjaya pilihan raya dan mengatakan bahawa pilihan raya untuk kerusi Parlimen Padang Serai ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Itu saya perlu memberitahu sebab ini ruangan memberi informasi saudara. Walaupun bagaimanapun adalah macam-macam perdebatan. Bagi saya ini akademik. Datuk Azalina Osman dia kata sepatutnya diteruskan. Datuk Saifuddin Nasution kata perlu ditangguhkan. Jadi biarkanlah mereka membicarakan. Sebab ini soal menyangkut soal perundangan.
kita ni yang tak begitu arif tentang undang-undang, jangan campur tangan. Tunggu saja penjelasan saudara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya saudara. Satu benda yang saya lihat sekarang saudara, ini tentang tular di media sosial. Kononnya ini ceritalah bahawa kononnya ada orang tu kata begini, Tan Sri Muhyiddin kata bahawa mungkin Datuk Seri Zahid Hamidi akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini satu hal lagi ni. Sebab itu saya katakan isu sekarang ni bukan soal isu Perdana Menteri. Saya sendiri bertanya dengan Datuk Zahid tadi, tak ada. Sebab beliau amat arif tentang perlembagaan negara. Kalau beliau sokong bagaimanapun, seandainya Agong tidak berkenan, tak boleh juga dilantik. Usai saja pilihan raya nanti, mana parti-parti politik yang mendapat kejayaan besar ataupun melebihi 113 kerusi, maka pemimpin parti tersebut, seandainya UMNO Barisan Nasional dapat 113 kursi, maka malam itu Datuk Seri Zahid akan menghadap Agong untuk menubuhkan kerajaan. Ini kena jelas cara, kena faham. Jangan tiba-tiba orang ni jadi Perdana Menteri. Tak boleh jadi begitu. Jadi selepas ditubuhkan kerajaan, artinya kerajaan apa yang memerintah. Kalau UMNO Barisan Nasional, maka kerajaan Barisan Nasional. Seandainya Pakatan Harapan yang menang, maka kerajaan Pakatan Harapan. Kalau berlaku tak cukup kerusi, maka tuanku akan tunggu. Campuran mana pula? Kalau mereka bergabung, cukup menjadi 113 kursi parlimen, maka ditubuhkan kerajaan. Waktu itu nanti, maka akan diserahkan senarai nama-nama calon. Dia, istana takkan minta satu nama saja. Kalau kita bagi satu nama saja, seolah-olah kita memaksa Agong untuk menerima cadangan kita. Begitu tak boleh. Duli Amat Mulia Tuan Agong akan menerima senarai beberapa orang nama yang dirasakan sesuai mewakili parti yang berjaya mencapai kejayaan. Kalau satu nama saja seolah memaksa. Mungkin di antara 3-4 nama atau 5 nama. Ya saudara, di sinilah letaknya kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapakah di kalangan ahli-ahli parlimen yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat. Jadi tak perlulah Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa Datuk Zahid Hamidi akan menyokong Anwar Ibrahim. Orang ni kata begitu, orang ni kata. Tak perlu. Benda ni tak berasas. Membuat andaian. Apakah anda sudah merasakan parti anda akan kalah? Ini cerita dia, saudara. Mulalah mencipta naratif yang bukan-bukan. Bertandinglah. Tempoh 48 jam. Bukan lama sangat pun. Sabar. Kan saya katakan, wa'amilus sabirin. Bersabar, tunggu siapa yang rakyat pilih. Sekarang ni, semua mereka sedang ditemu duga oleh rakyat. Cuma saya tengoklah bagaimana hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan beliau adalah parti keadilan, parti derita rakyat. Hebat. Parti derita rakyat. Tapi ke Hulu Kilir, ke Johor, ke Kelantan, ke Terengganu, ke Pahang, ke mana-mana pun naik helikopter. Hebat, saudara. Saya tak mau cakap lebih daripada itulah. Cuma saya katakan kadang-kadang cakap lain, buat lain. Bagaimana mereka mengatakan kita hendakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Seandainya kalau UMNO Barisan Nasional boleh menubuh kerajaan, kita tubuh kerajaan lah. Apa masalahnya, saudara? Sebab saya tengok sekarang ni adalah yang dikatakan sebagai cyber jahat. Ini mereka melakukan macam-macam lah. Ada mengatakan bahawa parti ini boleh menang besar. Ada mengatakan parti itu menang besar. Saya tengok, saya senyum saja. Ada pula tu daripada simulasi oleh saudara Muhammad Azrul Abu Hassan. Dia merupakan master actuarial science, master economic management, penerima anugerah honors dalam actuarial science. Sebab dia kata daripada bila dia tengok jumlah kerusi yang dipertandingkan adalah 221. Itu benar. Satu kursi tidak dipertandingkan. Mungkin tidak dipertandingkan, iaitu sebagaimana saya katakan tadi, iaitu dicerai. Saudara,
Kalau itu natijahnya berarti 221 kursi. Kalau dalam keadaan begini, dia meramalkan Barisan Nasional boleh dapat 102 kursi. Katanya Pakatan Harapan boleh dapat 63 kursi. Perikatan Nasional katanya dapat 14 kursi. Gabungan Parti Sarawak boleh dapat 29 kursi. Gabungan Parti Rakyat Sabah 6. Parti Warisan. Warisan ni katanya yang dipimpin oleh Datuk Seri Syafiq Abdal mungkin dapat 7 kursi katanya. Ya, jadi kalau gitu keadaannya, apabila Barisan Nasional nanti bergabung dengan GRS di Sarawak dan GPS di Sabah, ataupun GRS di Sabah ataupun GPS di Sarawak, maka boleh tubuh kerajaan. Itu sejumlah 137 kursi. Saudara, kalau Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Warisan, GRS, JPS cuma ada 119 kursi. Itu kalau mereka bergabung. Jadi sebab itu warga UMNO Barisan Nasional kena kerja keras. Bagaimanapun saya mendapat laporan iaitu daripada Pusat Penyelidikan UCSI. Saat ini katanya Barisan Nasional masih mempunyai kadar sokongan yang lebih tinggi dalam kalangan responden. Ini menurut tinjauan lah. Sebab itu saya katakan saudara, bila majlis ceramah orang ramai puluhan ribu, belum pasti akan menang. Sebab pengundi dia simpan dalam hati. Bila sampai waktunya mereka akan mengundi bila tiba waktunya saudara. Ini yang bagaimana dikatakan oleh Mak Sabu. Cuba hayati kenyataan Mak Sabu. Kami dulu bila saya dalam PAS, kita adakan ceramah yang mai sampai 10,000 orang. Penuh, dia kata. Dapat kutipan derma pun berpuluh ribu. Penuh, ramainya datang. Tapi bila buka peti undi, kalah. Ini juga mungkin akan berlaku. Saya tak mau cakap lebih daripada itu, saudara. Mungkin saudara marah dengan saya. Saya nanti seolah-olah saya memihak. Memanglah saya orang UMNO. Tapi bila dapatan saya, menurut UCSI, dia mengatakan tinjauannya, dia menyebut bahawa sehingga saat ini UMNO Barisan Nasional berada di hadapan dan ia diekori oleh Parti Pakatan Harapan, iaitu gabungan Parti Keadilan, Parti DAP, Parti Amanah, dan nampak gayanya Parti Gabungan Perikatan Nasional hanya cuma bergantung kepada calon-calon daripada Parti PAS saja. Besar kemungkinan Parti PBM tidak mungkin mampu untuk menggapai yakin rakyat. Kalau ada pun katanya sekitar 1 atau 2 kursi saja. Itu katanya. Itu tinjauan. Mereka buat tinjauan tu bila interview, bertanya dengan orang. Tapi bukan seluruh rakyat Malaysia. Saya jangan lupa, 22 juta orang. Takkan boleh interview 22 juta orang. Ini satu tinjauan rawak. Bergantung kepada 2,000 orang, 3,000 orang. Jadi tidak mencerminkan gambaran untuk semua. Ini juga perlu saya hayati. Begitu juga saya melihat macam mana Fish Solutions, Country Risk dan and Industry Research. Ini satu juga satu badan kajian antarabangsa. Dan Fish juga meramalkan bahawa Barisan Nasional insya-Allah boleh memenangi pilihan raya umum kali ini. Itu laporan mereka, kata mereka. Kerana mereka melihat bagaimana berlaku di Melaka. Orang menyatakan bahawa UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk melubuhkan kerajaan. Akhirnya di Melaka mengalami kebesaran yang memeranjatkan. Begitu juga seperti mana di Johor. Banyak pihak kata cek itu, orang tu kata begini, orang ni kata begini. Barisan Nasional paling-paling tinggi pun dapat 19 kursi saja. Tapi akhirnya apabila peti undi dibuka, ternyata UMNO Barisan Nasional memenangi hati rakyat dan rakyat bersetuju memilih calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ini realiti, saudara. Saya tak nak bercakap dari igawan. Pilihan raya kecil, PRK 7. Orang kata kalah, menang. Begitu juga pilihan raya Negeri Melaka. Orang kata kalah, menang. Pilihan raya Negeri Johor. Orang kata kalah, menang. Sebab saya nak nyatakan saudara bahawa terus terang saya katakan rakyat sudah jelek dengan satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Parti Keadilan kali ini apabila mereka memilih untuk bertanding atas tiket Pakatan Harapan.
Sebut nama Pakatan Harapan menimbulkan kengerian. Rakyat rasa ngeri. Kerana 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir, selain daripada masalah ekonomi yang merudum, secara adanya COVID-19, dan rakyat melihat pimpinan mereka bercakaran sama sendiri. Tidak ada kestabilan dalam politik. Akhirnya rakyat susah. Janji-janji yang dilontarkan tidak mampu dipenuhi. Dan ini menimbulkan dendam di hati rakyat. Tak apalah. Tambah-tambah lagi, waktu itu berlaku lompat-melompat di kalangan ahli-ahli daripada UMNO yang melompat menyertai parti PBBM. Jadi mereka selama 16 orang ini juga sedang dinanti oleh rakyat dengan dendam. Kamu datang jumpa aku kali ini, jawabnya nahi, kabinahi. Aku tak akan bersedia lagi untuk mengizinkan kamu untuk jadi calon ataupun untuk memenangi pilihan raya. Ini jelas saudara. Tapi apa berlaku pula di kalangan ahli-ahli daripada Parti Keadilan. Saya dengar sendiri kenyataan daripada Fahmi Fazil, kenyataan daripada Amiruddin Syari, bahawa Parti Keadilan kali ini mereka mau menghukum bapa pengkhianat katanya, iaitu Azman Ali. Warga Parti Keadilan juga akan menghukum seramai dalam 14-15 orang PKR yang juga bertanding. Sebab itu kita melihat bagaimana Datuk Zuraidah Kamaluddin terlambai-lambai lah. Tak ada orang peduli pun. Ini keadaannya. Begitu juga apabila Saudara Khalid Samad turun ke Kampung Baru, bagi leaflet ataupun manifesto kepada rakyat, rakyat tak nak terima. Retinya rakyat dah bosan untuk melihat Pakatan Harapan dijadikan tempat sandaran membentuk kerajaan. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tu